الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan kepada diri saya sendiri, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya, mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah serta diperkukuhkan iman mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Mimbar akan menyampaikan khutbah bertajuk mencegah fahaman melampau. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Maksudnya, dan demikian pula sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, umat yang adil dan terpilih, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia tentang yang benar dan yang salah, dan supaya Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi saksi atas perbuatan kamu semua. Fahaman melampau merujuk kepada pandangan, pegangan, kepercayaan atau keyakinan yang melampaui batas syarak. Fahaman melampau lazimnya bersifat keras, tidak bertolak ansur, membelakangi nilai-nilai manusiawi, bertentangan dengan undang-undang yang diterima umum, serta boleh membawa kepada tindakan yang menyalahi tuntutan syarak. Fahaman melampau boleh berlaku dalam keluarga, dalam kumpulan masyarakat, serta kelompok-kelompok yang lain, hatta dalam mentafsirkan agama. Islam menolak fahaman melampau kerana mencanggahi ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan, wasatiyah dan keseimbangan, tawazun dalam setiap aspek kehidupan. Ayat 143 surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi pada awal khutbah menerangkan bahawa umatan wasata juga bermaksud umat pertengahan. Dari segi pembawaannya tidak melampau, tidak terlalu longgar dan tidak terlaluan dari sudut keyakinan dan amalan, serta memperlihatkan tindakan yang bersifat adil dan harmoni. Fahaman melampau berlaku disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, kurang kefahaman ilmu Islam dan sunnah. Yang kedua, terpengaruh dengan ajaran salah. Yang ketiga, sikap mengikut secara membuta tuli tanpa menyelidik sesuatu tafsiran, ajaran dan pembawaan. Yang keempat, terkandas dan pengaruh hawa nafsu serta taksub yang berlebihan. Akibatnya, zahirnya kelakuan yang boleh menjejaskan kesucian Islam, melahirkan puak yang merasakan mereka sahaja yang benar, akal menjadi dungu dan bebal kerana tidak berupaya menilai kebenaran apabila sanggup membenarkan tindakan yang salah. Mimbar menyenaraikan antara bentuk kelakuan yang dipengaruhi oleh fahaman dan keyakinan melampau. Akidah taksub yang melampau, lahirnya keyakinan yang menyucikan dan mentakdiskan kepimpinan melebihi had yang dibenarkan syarak. Yang kedua, syariat, melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat ataupun mengandungi unsur-unsur mempersendakan syariat. Akhlak, menyalahguna sumbangan yang disalurkan kepada rumah perlindungan dan lain-lain. Hakikatnya tiada siapa pun yang boleh mendakwa bahawa dirinya sentiasa benar atau tindakannya sentiasa betul selain daripada Rasul dan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya manusia amat memerlukan nasihat dan teguran agar dapat memperbetulkan kesilapan yang tidak disedari, ketelanjuran yang tidak disengajakan atau fahaman yang melampau. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam melarang umatnya bersifat melampau dan berlebihan dalam semua perkara, apatah lagi dalam urusan agama, selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka min kana qablakum al ghulu fid din.
Janganlah kalian melampau dalam urusan agama, kerana yang membinasakan umat sebelum kamu ialah sikap melampau dalam agama. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dan diulangi sebanyak 3 kali, halakal munafaqatiqun. Binasalah golongan yang melampau. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi ketika mentafsirkan maksud Al-Mutanati'un menjelaskan bahawa mereka adalah golongan yang terlalu melampau dan melepas had atau batasan sama ada dari bentuk, keadaan, perkataan atau perbuatan. Islam menuntut umatnya agar mengambil pendekatan sederhana yang lebih bersifat mengimbangi semua keadaan dengan kebaikan agar mendatijahkan fahaman dan kelakuan yang membawa kepada kesejahteraan hidup. Sikap sederhana menuntut umat agar bersatu, membina keutuhan dan kesatuan ummah di samping menjauhi tindakan yang menjejaskan perpaduan yang sedia terjalin. Jemaah yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita menjaga perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallahi taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Muslimin yang dirahmati Allah, menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada ajaran akidah Islamiah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in serta yang mengikutinya. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, khasnya dengan sesama muslim. Marilah kita memakmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutama sekali solat fardu berjemaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah serta malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawat dan mengucap salamlah ke atasnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya marrah sallallahu alaihi wa sallam. Siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan selawat ke atasnya dengan 10 selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا وإخواتنا وأطرافنا في فلسطين، واحفظنا أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين والدعاة والمجاهدين. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأعداء الدين. اللهم يا مدل الكتاب ويا مدل السحاب ويا هادم الأحزاب اجزمهم وانصرنا عليهم. اللهم رد كيدهم على نهورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسدد عليهم كلبا من كلاب. يا قهر يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله. اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Ya Hadi, Ya Rashid, jauhilah kami daripada memiliki fahaman yang melampau, sebaliknya bimbinglah kami kepada fahaman sederhana yang menepati neraca Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Manan, Ya Razak, berkatilah hamba-hambamu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniailah mereka rezeki yang berlipat ganda serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan, Ya Allah. Ya Aziz, Ya Qahar, lindungilah Masjidil Aqsa dari dimusnahkan oleh rejim Zionis laknatullah, dan limpahilah ihsanmu membela dan mengurniakan kemenangan kepada rakyat di bumi Palestin yang sedang menderita kerana perbuatan zalim rejim Zionis dan sekutunya laknatullah. Ya Mukmin, Ya Muhaimin, limpahi rahmatmu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur. Ya Malikul Mulk, jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah dari kalangan pemimpin-pemimpinnya. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-hambamu yang amanah dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan syariat-Mu. Ya Allah, Ya Mu'iz, Ya Azmin, Ya Kabir, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap Raja kami Dunia Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nadrin Mu'adzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Adlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim serta kerabat raja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.